Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dikasihi barisan kepimpinan Masjid Abidin, Imam, Bilal, guru-guru, asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lama kita cuti sirah ni. Tajuk malam ni berkenaan Rasulullah memperkenalkan dirinya kepada kabilah-kabilah dan permulaan golongan Ansar memeluk Islam. Jadi inilah dia tuan-tuan, bibit-bibit awal Allah Subhanahu wa taala akhirnya nampakkan cahaya kemenangan kepada Islam. Yang mana selama ini Rasulullah berdepan banyak cobaan-cobaan, tetapi akhirnya bila Allah datangkan golongan Ansar, terlihatlah cahaya-cahaya untuk Rasulullah mendapatkan kemenangan. Jadi mari kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan Islam kepada kabilah-kabilah yang lain. Seperti kita tahu tuan-tuan, awal Rasulullah duduk kat Mekah, baginda duduk bersama dengan golongan Quraisy, anak beranak dia sendiri, kawan-kawan dia sendiri. Sehinggalah sampai satu tahap pengikut-pengikut Islam ni dah jadi tepu. Makna kata dah ganjak dah orang-orang yang memang keras kepala. Yang sebahagiannya dah menjadi pengikut Rasulullah, tetapi hak yang jenis keras kepala pas sudah mereka ni tak boleh ikut Rasulullah. Yang mana akibatnya apabila berlaku semakin beratnya penyiksaan, Rasulullah pun berilah izin kepada orang Islam, kamu selamatkanlah diri kamu, pergilah keluar daripada kota Mekah, pergi ke Habsyah. Baik. Walau bagaimanapun orang-orang Quraisy masih degil lagi. Lalu Rasulullah pun mencuba cari nasib. Kalau orang Mekah tak embuh, boleh jadi orang lain. Baginda berusaha. Bila pergi ke Taif, siapa-siapa di Taif tuan-tuan, seorang habuk tak layang Rasulullah. Lalu Rasulullah dihalau keluar daripada kota Taif dengan balingan batu. Sehinggalah baginda kembali semula ke kota Mekah. Jadi inilah episod apabila pada saat tahun ke-11 kenabian, Allah nampakkan cahaya-cahaya kemenangan kepada Islam. Jadi mari kita tengok macam mana peristiwa ini berlaku. Di dalam musim haji, Rasulullah cuba memperkenalkan dirinya kepada kabilah-kabilah yang membanjiri kota Mekah dengan mengemukakan agama baru. Lalu baginda membaca beberapa potong ayat Al-Quran dan menyuruh mereka supaya beriman dengan Tuhan yang satu. Tetapi tidak seorang pun yang menyahut seruannya. Kenyataan dia apa tuan-tuan? Pengarang buku kata, tidak seorang pun menyahut seruannya. Ini adalah Nabi kita. Perwatakannya yang sangat baik, rupa parasnya yang sangat indah, lafaz kalamnya yang sangat teratur, lemah lembutnya Rasulullah. Tetapi tuan-puan, tak ada seorang pun yang nak layang Rasulullah. Tetapi Nabi kita ni, sikap yang beliau tunjukkan pada kita, seberapa kuat orang-orang menolak dia, seberapa banyak kali orang-orang menolak Rasulullah, baginda tidak pernah tunjukkan rasa kecewa, tak pernah tunjuk putus asa. Ini adalah
contoh yang Nabi tinggalkan pada kita semua. Lalu ahli sejarah Ibn Sa'ad dalam kitabnya menyebut begini, Rasulullah ni sebenarnya mengikuti musim haji setiap tahun. Tuan-tuan bayang, haji ni dah ada sejak Rasulullah diutus jadi Nabi. Ada dah. Orang-orang memang berdatangan ke kota Mekah. Ibnu Sa'ad kata, tiap tahun musim haji Rasulullah pergi jumpa orang, pergi jumpa orang, pergi jumpa orang. Dah tahun tu tahun ke-11 kenabian dah, tuan-tuan. Tetapi Rasulullah ni sikap dia, seberapa banyak kali pun dia jumpa orang, dia takkan putus asa. Biarlah 10 kali orang tolak dia, Rasulullah tak putus asa. Ini adalah contoh yang hebat yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kok bila dah banyak kali kerek sangat jumpa, orang dah tak mau layan kita. Cukup-cukup lah. Kerek-kerek ingat pesan suruh mayabang, tak layan ke kita. Tak baik. Bagi kita pun tak payahlah layan ke dia tu. Biar dia lah, nak sesak-sesak dia seorang. Kalau kita gitulah kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah contoh yang sangat indah. Dia perlihatkan kepada kita tak pernah putus asa. Yang mana baginda bertemu dengan orang-orang yang datang haji, sama ada di Uqas, di Mijannah, di Zilmajaz. Rasulullah raung pergi setepak ni, pergi setepak ni, pergi setepak ni, raung nak menyampaikan Islam. Makna kata gigihnya Nabi kita, tuan-tuan, bersungguhnya Nabi kita ni dalam usaha beliau nak menyampaikan Islam. Meminta mereka memberikan sokongan dan perlindungan kepadanya. Rayu, tuan-tuan, Rasulullah kita rayu, tolonglah terima agama ini. Aku ni Nabi utusan Allah, tolonglah kamu bersama-sama dengan aku, bersama-sama melindungi aku. Dah mestilah orang-orang yang diajak tu tengok atas bawah, tengok atas bawah pada Rasulullah. Siapa dia ni? Buat apa susah-susah aku nak jagamu? Buat apa susah-susah aku nak jadi pelindung kamu? Maka tuan-tuan, pada saat itu orang-orang tidak memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malangnya, tidak ada seorang pun yang menerima permintaan baginda. Baginda berseru, wahai sekalian manusia, berimanlah dan katakanlah sesungguhnya tidak ada Tuhan hanyalah Allah. Dengan ini nescaya kamu berjaya dengannya. Nescaya kamu akan menguasai bangsa Arab dan bangsa asing pun akan tunduk kepadamu. Sekiranya kamu beriman, maka kamulah raja di dalam syurga. Syurga. Bila sebut syurga neraka ni, tuan-tuan, mu akan bernikmat-nikmat dalam syurga. Sudah pastilah orang-orang akan bertanya, dah mana syurga yang meroyak tu kan? Tak boleh, tunggu mati dulu baru tahu. Jadi tuan-tuan, orang-orang tak boleh nak beriman dengan kaedah macam ni. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nak fahamkan orang. Tetapi sekalipun demikian, baginda tak pernah kecewa orang-orang. Biarlah tak melayang dia pun, cerita juga, cerita juga, cerita juga. Ini hebat sabarnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu jugalah Abu Lahab mengekori daripada belakang, membuat seruan balas yang menyongsong dengan katanya, janganlah kamu ikut dia ini, kerana dia sudah mendurhaka dan seorang yang penipu. Ni siapa dia Abu Lahab? Pak dara Rasulullah. Pak dara Rasulullah kan sewaktu baginda jadi Nabi, tinggallah 4 orang. Seorangnya 2 orang yang tidak beriman, 2 orang yang beriman. 2 orang yang tidak beriman, Abu Lahab, Abu Talib. Beza 2 ni, Abu Lahab dia lawan Rasulullah, Abu Talib dia bela Rasulullah, tetapi sampai ke sudah mati dia tidak Islam. Jadi tuan-tuan, Abu Lahab ni
dia ni rumah dia berjirang dengan Rasulullah. Kan? Rumah dia berjirang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah nak tubik rumah, ni yang kata Abu Lahab letak ranting, letak duri dekat jalan yang Rasulullah akan lalu. Jahatnya, tabat yada abi lahabin wa tab. Sehingga Allah turunkan firman celakakan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ni, dia tengok je Muhammad pergi ke mana, ikut. Dia tengok je Muhammad pergi jumpa orang ni, dia akan basuh pula orang tu. Mu asal percaya ke ya. Rasulullah jumpa orang lain, ye kau ya lagi. Mu dak percaya ke orang ni. Orang-orang sudah pastilah dia ikut siapa? Dia mengikut pemimpin orang-orang penting di Mekah. Jadi Abu Lahab ni salah seorang pimpinan Mekah juga bersama dengan Abu Jahal. Jadi bila orang tengok Rasulullah ni yang tak ada apa-apa, jawatan pun tak ada, pangkat pun tak ada, siapa Muhammad ni? Kan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksalah bersabar dengan pak saudara dia sendiri. Oleh yang demikian mereka pun menjawab seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekotor-kotor jawapan di samping menyakitinya. Dah orang bila dah Abu Lahab dah royak gitu, gigi berabuh. Dak. Mu ni berapa benda awak cerita pasal agama baru? Mungkin begitulah kalimah-kalimah orang-orang menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam tahun ke-11 selepas pengutusannya, kan Rasulullah berhijrah tahun ke-13, hijrah ke Madinah. Sekarang tahun ke-11, Rasulullah seperti biasa memperkenalkan dirinya kepada kabilah-kabilah luar. Baginda tuuhkan lagi ni, dijumpa lagi orang lain ketika berada di satu tempat bernama Al-Aqabah, yang mana di sinilah letaknya tempat kita letak jamrah. Baginda telah sempat bertemu dengan beberapa orang daripada puak Khazraj. Baginda tanya, siapa kamu ini? Awak semua ni mari daripada mana? Jawab mereka, kami adalah puak Al-Khazraj. Lalu baginda tanya, mu ni berjirang ke dengan orang Yahudi? Tiba-tiba tanya, mu ni duduk sama dengan orang Yahudi ke? Ya, jawab mereka. Lalu kata baginda, bolehkah? Kan lembut bahasa Rasulullah tu. Boleh dah. Kamu duduk sebentar untuk aku bercakap sepatah dua. Maka baginda pun tidak membuang masa menyeru mereka ke jalan Allah dan menyeru kepada agama Islam. Di samping Rasulullah pun membaca beberapa potong ayat Al-Quran. Cerita. Lalu tuan-tuan, orang-orang Khazraj ni, yang mana mereka ni adalah pernah hidup bersama dengan orang Yahudi. Lalu seperti mana yang diketahui bahawa orang Yahudi ialah orang ahli kitab, bila mana mereka ini ada persengketaan dengan kabilah Khazraj, lalu orang Yahudi akan sentiasa beri amaran, sudah tiba masanya seorang Rasul akan diutus, dikala itu kami akan mengikut ajarannya dan bersama-samanya akan kami hapus kamu sekalian seperti mana terhapus dan hilangnya kaum Ad dan Iram. Orang Khazraj. Orang Khazraj ni, bila mereka ni duduk sama dengan orang Yahudi, sama-sama ada orang Yahudi duk beri warning. Nabi yang kami tunggu dah tiba dah ni, ada dah ni. Kalau betul siapa Nabi ni kaki, habis orang-orang lain, puak-puak lain, habis kami akan hapuskan. Nabi ni akan pimpin kami ni. Kami akan lawang semua orang lain. Jadi orang Yahudi duk sungguh sangat cerita pasal akan lahirnya Nabi. Bila Khazraj dengar Rasulullah ngaku dia tu Nabi, lalu kata mereka, kata Khazraj,
Kamu tidak ingat? Inilah Nabi yang disebut-sebut oleh orang Yahudi dahulu. Jangan beri peluang kepada Yahudi mendahului kamu. Maka sekalian mereka pun menyahut seruan Rasulullah. Mereka kata, kami telah tinggalkan kaum bangsa kami di Madinah sana dalam keadaan perbalahan yang teramat sangat. Moga-moga dengan berkat Tuhan akan bertaut kembali hubungan yang bercerai itu. Sepulangnya nanti kami akan kemukakan agama ini kepada mereka. Andai kata Tuhan menyatukan kembali kami, maka tuanglah manusia yang paling teragung dalam kalangan kami. Jadi tuan-tuan, akhirnya mereka pun setujulah dengan tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka ini menjadi pengikut kepada baginda Rasulullah. Kadang-kadang timbul pertanyaan, bapa awal-awal lagi Allah tidak pertemukan Muhammad dengan orang-orang ini? Kan? Nak bapa buat susah-susah siapa lagi ada yang mati. Semayah mati di Mekah. Sahabat-sahabat lain kena seksa. Kenapa ni Allah tak temukan awal-awal dengan Ansar? Biarlah mereka jadi benteng kepada perjuangan Rasulullah. Kayak gini, perkara tu ada perbahasan di belakang yang sudah disediakan oleh pengarang buku ni. Berikutnya tuan-tuan, lalu Islam pun mula berkembang di Madinah di tahun tersebut. Orang-orang tadi bila mereka balik, cerita pada anak beranak, cerita pada kawan-kawan, cerita pasal Nabi yang sudah diutuskan oleh Allah. Nabi ni sekian-sekian. Lalu sekumpulan orang Ansar pun tibalah seramai 12 orang lelaki bertemu di Aqabah. Jadi pada pertemuan ketika tahun sebelah tu tuan-tuan, mereka janji, musim haji tahun depan kita jumpa pula di Aqabah. Jadi betul-betul mereka datang tepati janji mereka dengan Rasulullah. Pertemuan ini dikenal Aqabah al-Ula ataupun Aqabah yang pertama. Perjanjian ini dimeteraikan. Di antara mereka ialah As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Ubadah bin Abdul Samad dan Abu Haisam bin Attiham. Yang paling ramai-ramai ni tuan-tuan, Ubadah bin Samad. Dia ni antara watak penting ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa wafat Rasulullah tu berlakulah sedikit kekecohan di Madinah. Siapa yang bakal menjadi pengganti Nabi ni? Siapa jadi pengganti Nabi ni siapa? Jadi kecoh sekejap. Orang-orang yang menguruskan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa wafat tu 12 tahun lebih awal, Sayyidina Umar, Abu Bakar dengar orang-orang Madinah ataupun orang Ansar dah berhimpun dah. Berkumpul di ada satu tempat di tepi Masjid Nabawi itu dipanggil Saqifah Bani Sa'dah. Orang Ansar kumpul dari situ dalam perbincangan nak lantik siapakah pengganti Nabi. Allah riuh sekejap. Abu Bakar terpaksa tinggalkan jenazah Rasulullah. Lalu pergilah bertemu dengan orang-orang Ansar ni. Ialah mereka kan orang luar. Umar, Abu Bakar, Osman, mereka ni orang Mekah. Dia jumpa orang Ansar. Lalu orang Ansar pun berpakat nak lantik Ubadah bin Samad ni, sahabat generasi terawal yang pernah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berlaku hijrah. Lalu mereka pun royaklah, kami ni Ansar ini yang telah banyak membantu daripada awal. Bantu sehingga sampai kita mencapai kemenangan. Lalu kami bercadang nak lantik orang ini, Ubadah bin Samad ni. Lalu tuan-tuan Umar sanggah.
Umar kata tak boleh. Rasulullah dah beri pesanan pada kita. Al-a'immatu min Quraisy. Yang mana pemimpin-pemimpin itu mestilah tergolong daripada golongan Quraisy. Saya tok kejap. Lalu kata Umar, tidakkah kamu perasan apabila baginda Rasulullah sudah tidak mampu mengimamkan kita semua, dia minta Abu Bakar lah yang menjadi imam sembahyang kita. Allah pakai modal tu tuan-tuan. Bila tubik modal ni, orang-orang Madinah pun semua, Allah, memang betul lah Rasulullah pilih Abu Bakar sendiri menjadi imam sembahyang. Lepas pada itu barulah mereka pun satu hatilah menerima Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah Amirul Mukminin selepas wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung lagi. Ubadah bin As-Samit menceritakan peristiwa ini, iaitulah peristiwa ketika bai'ah yang pertama mereka dengan Rasulullah. Apa isi kandungannya? Rasulullah telah menyeru kami seramai 12 orang ini dengan katanya, marilah bersama berjanji dengan hamba, jangan sekali-kali mensyirikkan dan menyekutukan Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bunuh anak-anak kamu, janganlah kamu durhaka perintahku ini kerana hendak melakukan kejahatan. Barang siapa menunaikan segala janji ini, maka terimalah ganjaran istimewa daripada Allah. Dan barang siapa melanggar garis-garis tadi kemudian dibalas di dunia ini, maka itu adalah dendanya. Dan barang siapa melanggar perjanjian tadi, Tuhan melindunginya, maka itu terserahlah kepada Allah. Kalau Allah hendak membalas atas pelanggaran itu, balasannya, dan kalau kehendak Tuhan mengampuninya kamu itu, terserahlah kepada Allah. Jadi isi kandungan perjanjian ni tuan-tuan lebih kepada perjanjian akidah, lebih kepada perjanjian tata susila. Jangan bunuh anak, jangan kamu berzina. Tak ada lagi cakap pasal kalau kita diperangi oleh musuh nanti hendaklah kamu pertahankan aku. Masa ni tak ada lagi isi ni. Berkenaan itu, setahun akan datang yang dipanggil Bai'ah Aqabah As-Sani ataupun Al-Kubra ataupun yang kedua. Jadi menunjukkan kepada kita Rasulullah ni tidak gopoh untuk menerima taat setia daripada mana-mana orang. Jadi baginda hanya menetapkan dulu perkara-perkara asas dalam kehidupan mengenai kesopanan, ketatasuilaan. Kehidupan kamu ni jangan mu nak pergi main zina pula secara bebas. Zina tu tak boleh, zina tu haram. Baginda lebih tekankan benda-benda macam ni. Jangan ambil barang orang tanpa hak, jangan mencuri. Jadi Ubadah menyambung, kami sekalian pun mengiya dan berikrar untuk melaksanakan perkara demikian. Ketika mereka hendak beredar, Rasulullah pun mengirimkan bersama mereka seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, inilah hebatnya generasi awal. Bila Rasulullah raya sekian, kami dengar dan kami taat. Setuju menerima syarat-syarat yang telah diletakkan oleh Rasulullah. Kalau betul nak jadi orang Islam, mu kena buat sekian, jangan buat sekian. Jadi mereka taat terus tuan-tuan. Ini hebat generasi awal. Dan yang kita nak mention seorang sahabat dekat sini, nama dia Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni tuan-tuan, sebelum Islam dialah orang yang hidup paling mewah. Paling mewah Mus'ab. Mak dia jutawan. Pakaiannya pakaian yang tidak dipakai oleh penduduk Mekah, hanya keluarga dia saja ada. Oh, hebat. Minyak wangi yang dipakai oleh Mus'ab, yang keluarga dia saja ada, tidak ada pada orang lain. Ni hebat, special keluarga dia.
Sebab kaya, duit banyak. Kalau Mus'ab jalan tengah ramai-ramai, Allah sedapnya bau minyak wangi ni, itulah dia Mus'ab. Dengan bau pun orang boleh kenal. Tapi tuan-puan, bila dia masuk Islam, menangis mak dia, sedih mak Mus'ab dengar Mus'ab masuk Islam. Lalu mak dia pun mogok lah, tak mau makan, tak mau minum. Mogok, tak mau makan, tak mau minum, biar mati. Mus'ab pun pergilah jenguk mak dia. Mus'ab pun rayak macam mana kat mak dia, wahai ibu, kalau sampai tahap ibu mati sampai ke 100 kali mati, wahai ibu sedarlah, aku tidak akan pernah berganjak daripada agamaku ini. Mus'ab tinggalkan segala kekayaan dia. Tuan-tuan tahu waktu dia mati, dia mati dalam perang Uhud. Rasulullah nak tutup jenazah dia, tarik pakaian dia tutup kepala, nampak kaki. Tarik pakaian yang dia tutup kaki, nampak kepala. Nak menggambarkan pakaian Mus'ab ni jadi kepakaian macam orang miskin, tak cukup kain ni. Rasulullah pun bersabda, tidak adalah orang ini dulu dia orang paling kaya raya, tapi mati dia dalam keadaan macam ini. Lalu Rasulullah pun ambil, minta letak ranting-ranting kayu, tutupkan bahagian badan dia. Nak menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, kerana akidah Mus'ab tinggalkan segala mewah. Kerana akidah Mus'ab pertahankan apa yang beliau telah pegang pada saat itu. Tak layang dengan apa-apa cubaan yang datang kepada dia. Baik, sekarang marilah kita melihat pengajaran daripada peristiwa ini. Pengarang buku kata, sebelum kita pergi lebih lanjut, marilah kita merenung kesabaran yang pernah dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tempoh 11 tahun. Kalau kita imbah balik, kita dah belajar hak lepas-lepas, tuan-tuan. Daripada tahun pertama, tahun ketiga dakwah, akhirnya orang-orang Mekah mula. Masa tahun pertama tu orang tak apa perhati lagi. Masuk tahun ketiga, orang Mekah mula tak puas hati kat Rasulullah. Anak beranak Rasulullah pun tak suka kat Rasulullah. Yang mana peristiwa Abu Talib sendiri, "Hei Muhammad, mu janganlah buat kerja macam ni, pecah belah keluarga kita." Kata Rasulullah, "Wahai pak saudara, kalau kamu datangkan bulan tangan kanan, matahari tangan kiri untuk aku tinggalkan kerja dakwah aku ini, tidak akan aku tinggalkan, wahai pak saudara." Tegahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada tahun ketiga itulah orang-orang Mekah menyeksa pengikut-pengikut Rasulullah. Itulah episod yang sangat menyedihkan. Sumayyah menjadi sahabat yang pertama syahid di dalam medan dakwah. Suami dia Ammar bersama-sama Sumayyah syahid di medan dakwah kerana orang-orang masih lagi tidak melihat kebaikan Islam. Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, inilah sebaris sahabat-sahabat yang berdepan orang-orang anak beranak masing-masing menyeksa mereka kerana mereka bawa percayakan akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuncak penyiksaan orang Mekah, tak apa ingat tak lagi, tahun ke-7. Tahun ke-7 ni berlaku oleh kerana orang Mekah dah beri tawaran macam-macam kat Rasulullah. Mu nak jadi raja ke, kami lantik jadi raja. Mu nak jadi pemimpin, kami lantik kamu jadi pemimpin. Kata Rasulullah, aku tambah segala benda. Mu nak pitih banyak, kami nak bagi mu jadi orang paling kaya. Tapi kata Rasulullah, kamu tambah. Lalu tahun ke-7 tuan-tuan, kita imbah balik, mereka bertindak memulaukan Rasulullah dan para sahabat. Hak ni lah, sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas hoya, siapa larak bila kami dipulaukan, ambil kulit unta, lalu kami jemur,
Dan bila dia kering, itulah jadi makanan kami. Oh, dahsyat. Makan kulit kayu, makan daun pokok. Dahsyat tempoh ni. Dan pemulawang tu bukan seminggu, bukan sebulan, bukan 5 bulan, tetapi tuan-tuan, 3 tahun. Dah bayangkanlah kalau ada anak-anak hok lahir, anak-anak baby, baru setahun, di 3 tahun. Menangis tak cukup makan. Jadi itulah peristiwa yang telah dilanda oleh generasi awal. Kata pengarang buku, ini adalah kesabaran menuju ke jalan Allah merupakan harga yang setimpal ke arah perkembangan raksasa ke arah timur dan barat. Oh, inilah tuan-tuan. Berkat sabar generasi inilah akhirnya Islam merebak habis. Daripada timur pergi pulak ke barat. Generasi yang dilahirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun matinya Rasulullah, tidak mati agama Islam. Tapa tengok beza Pengikut Nabi Isa dipanggil Hawariyun, pembantu-pembantu, penolong-penolong. Meninggalnya Nabi Isa alaihissalam, tuan tahu kan cerita Ashabul Kahfi. Beberapa orang anak muda yang bersembunyi dalam gua. Peristiwa mereka nusuk tu tuan-tuan, sebab apa? Sebabnya kemaksiatan, kekufuran sudah berleluasa. Orang-orang mula tinggalkan agama. Jadi anak-anak muda ni kerana bimbang akidah mereka terpesong, maksiat dah bermaharaja lela, demi melindungi agama, nusuk dia, pakat dengan saing-saing, mari kita nusuklah dalam gua supaya selamat agama kita. Oh, siapa tarak tu boleh jadi orang tubik pintu rumah nampak maksiat, tubik mana-mana maksiat boleh luasa. Tetapi tuan-tuan, generasi yang dilahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang ujian tu datang bila wafatnya Rasulullah. Apa ujian yang dahsyat awal Islam bila wafatnya Rasulullah? Iaitulah orang-orang pakat murtad. Oh, dahsyat. Murtadnya bukan seorang dua, bukan 5, 10, bukan ratus, tetapi puluhan ribu murtad. Siapa yang mengetuai kumpulan murtad? Antara Musailamah Al-Kazzab. Kalau kira Allah, habis dolah. Bukan sikit-sikit, puluhan ribu. Kalau kira 1000 tu boleh buat kira lah. Tetapi kalau puluh ribu ni tuan-tuan, payah kita nak atasi, nak basmi orang-orang macam ni. Tetapi ternyata generasi yang telah dibentuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga berkat mereka berjuang, sabar mereka dengan Rasulullah, telah membentuk jati diri. Kata pengarang buku, sebenarnya amatlah mudah sekali bagi Allah menegakkan sebuah masyarakat Islam yang kukuh. Ibaratnya Allah boleh buat negara Islam ni macam jentik jari, ting, terbinanya sebuah empayar Islam. Mudah bagi Allah. Allah boleh buat kun fayakun. Namun hakikatnya tidak akan terlaksana penyembahan yang sebenar tanpa pengorbanan tenaga yang ikhlas. Tidak akan nampak jati diri yang palsu tanpa dugaan, dan tidak akan timbul yang benar dari yang munafik tanpa sengsara dan percubaan. Memang tidak adil dan saksama untuk mendapat habuan tanpa membelanjakan tenaga dan usaha masing-masing. Inilah hikmah Allah bentangkan ujian. Ujian-ujian yang Allah timpakan dalam kehidupan kita untuk kita hadap. Banyak ujian yang Allah hadapkan pada kita.
banjir, bukan banjir. Apa tu? Kepala air di Kemamang bulan lepas. Ada sekeluarga tu daripada Pahang kan. Dia suami isteri, anak-anak dan bakal suami pada anak perempuan dia sama-sama pergi berkelah kat Kemamang ni. Takdir Allah. Sedar-sedar orang nampak kereta hanyut. Sedar-sedar. Bukan orang tahu orang lemah. Orang nampak kereta hanyut mula-mula. Orang pun pelikkan lah warna kereta ni hanyut. Rupa susur. Sebab orang tak tahu mereka duduk dalam hutang tu. Pergi susur jalan. Rupanya ada kepala air. Rupa-rupanya ada orang mati. Rupa-rupanya berbelas orang mati sekelip mata. Jadi ayah dia kata, Allah, sekelip mata je aku hilang habis anak menantu cucu-cucu aku. Ayah dia kata. Mana kata tu ujian? Musibah bagi dia. Jadi ujian-ujian yang Allah timpakan pada kita ni tuan-tuan, untuk jadikan kita hamba yang taat, untuk jadikan kita orang yang sabar. Bila kita berdepan ujian-ujian ni, akhirnya kita bangkit semula daripada ujian ni, itulah baru jadi orang yang tidak putus asa di jalan Allah. Tidak jadi orang yang prasangka terhadap qada dan qadar yang telah Allah bentangkan pada kita. Kadang-kadang ada setengah orang dia mari, Allah, tak adanya Allah pada aku. Tak adanya Allah pada aku. Sekelip mata hak tu, sekelip mata hilang habis segala benda. Sekelip mata rumah terbakar. Sekelip mata gempa bumi, lenyap habis rumah, habis segala benda, harta-harta, geram tanah, apa segala, habis hanyut dan sebagainya. Macam tsunami yang berlaku di Aceh. Jadi tuan-tuan, kesimpulan yang pengarang buku datangkan kepada kita di sini daripada ujian-ujian yang Allah timpakan kepada generasi awal Islam, untuk dua perkara yang penting. Pertama, untuk menegakkan syariat Islam dan masyarakatnya. Itu pertama. Jadi berjuangnya para sahabat ni tuan-tuan, berjuangnya Rasulullah dan para sahabat ni supaya apa? Terbinanya sebuah masyarakat yang tertunainya nilai-nilai dan syariat Islam. Tuan-tuan, kewajipan sembahyang ada, kewajipan puasa tu ada. Tetapi Rasulullah tak ada kerajaan. Jadi nak mengatur sebuah masyarakat, baginda perlu menjadi seorang pentadbir. Perlu mewujudkan satu perundang-undangan bertulis. Jadi ternyata Rasulullah SAW membina negara Islam yang pertama. Barulah umat Islam itu boleh diatur. Kamu ni buat perkara demikian, kamu kena hukum qisas. Kamu buat perkara demikian, mu tinggalkan sembahyang, mu tinggalkan kefarduan, kamu kena peraturan sedemikian. Dah kalau tanpa pemerintahan, sekiranya seandainya Rasulullah duduk lagi dalam kota Madinah, nak mengatur sebuah masyarakat, duduk dalam kota Mekah lagi, misal katalah Allah tak takdirkan hijrah Rasulullah, mana duduk di bawah pentadbiran Abu Jahal, payah Rasulullah nak aturkan agama, payah Rasulullah nak aturkan masyarakat. Jadi apabila Allah buka jalan peristiwa hijrah tu tuan-tuan, barulah di sana terbinanya masyarakat. Terbentuklah undang-undang yang dipanggil Sakifah Madinah, piagam kota Madinah. Barulah boleh Rasulullah nak atur masyarakat. Orang mencuri dikenakan hukuman sekian, orang berzina dikenakan hukuman sekian, orang tinggal mayabang dikenakan hukuman sekian. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita ni negeri Terengganu ni tuan-tuan, kalau orang dok mayabang, enakmen syariah kita ada tuan-tuan. Orang tinggal solat fardu, kalau kita tahu orang tu dok mayang fardu tuan-tuan, kalau kita report jabat agama boleh kenakan tindakan. Sebab ada dalam perundangan kita. Dagi salat Jumaat ada dalam enakmen kita.
Kalau betul-betul jelas kita nampak dia makan bulan puasa, ada dalam enakmen kita. Mana kata kita tak payah susah-susah pergi tumbuk dia, pergi katak dia. Mu ni dak reti bahasa, dak maya bang. Mu ni dak reti bahasa apa memakan bulan puasa. Pang kita tapa dia. Tak payah susah-susah sebab kita ada dah dalam enakmen kita. Kita kena syukur perkara ni. Sebab kita boleh bawa peraturan-peraturan yang disebut di dalam Al-Quran yang mana kita boleh laksanakan secara perundang-undangan. Cuma sekarang ni undang-undang bidang kuasa mahkamah syariah, setiap kesalahan yang ada dalam negara kita di setiap negeri-negeri tak boleh lebih daripada 356. Apakah 356? 3 tahun penjara, 5,000 ringgit denda, 6 kali sebatang. Tak boleh lebih lagi. Sebab tu kita syukur pada Allah seandainya apabila kita boleh mewujudkan masyarakat yang sedar tentang kepentingan untuk bawa syariat Islam dalam kehidupan masing-masing. Yang kedua, yang kita tak boleh lari, kata pengarang buku, perjalanan ke matlamat tersebut adalah melalui liku-liku jalan yang penuh dengan onak dan dugaan. Jadi nak bina masyarakat Islam ni tak mudah. Nak bina masyarakat Islam ni kena merantau jauh. Kita tengoklah generasi pada sahabat. Tuan-tuan bayangkanlah, tak ada kerjaan kalau kita nak kira. Kalau tuan-tuan pergi ke Guangzhou, tiba-tiba kita tengok Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa benda ni, jauh gini benda. Sahabat duduk dekat Madinah. Tapi molek-molek ada sahabat zaman tu dengan kenderaan naik binatang kuda je boleh sapa ke Guangzhou. Punyalah jauh Guangzhou tu, tuan-tuan. Kau kira tak ada kerjaan lah untuk menyebarkan agama Islam ni. Nak royaknya, tuan-tuan, kita semua memiliki kewajipan kita. Kewajipan untuk pertama mendidik agama pada diri dan keluarga kita. Level yang kedua, kewajipan kita untuk menyebarkan agama dalam masyarakat kita. Dan masyarakat kita kalau tengok dalam konteks Malaysia ni, tuan-tuan, masih ramai lagi orang-orang Dayak, Kadazan, Iban, Bidayu yang masih belum kenal Islam. Dan mereka juga sebahagian daripada kewajipan kita nak menyebarkan agama Islam. Kita tak salah nak cakap pasal Islam dengan orang bukan Islam. Pasal apa? Islam ada dalam perlembagaan. Islam sebagai agama rasmi. Kalau agama lain nak sebarkan agama daripada Islam, baru salah. Sebab agama rasmi pada negara adalah agama Islam. Muslimin muslimat. Jadi moga-moga apabila kita melihat peristiwa yang berlaku pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi pengertian yang penting kepada kita untuk kita bersabar dalam mendidik anak-anak, bersabar dalam kita bertemu dengan masyarakat. Biarlah anak tu degil setara mana pun, dengan berkat doa kita, dengan berkat sabar kita, anak-anak tu nanti akan terbentuk sifat yang baik. Anak-anak tu nanti, walaupun tuan-puan, walaupun dia adalah seorang penagih dadah, satu masa dia akan sedar. Janganlah siapa larat kita caci maki, siapa larat kita menghukum anak-anak yang terlanjur. Kita syukur juga apabila tahun 2021 Kerajaan Negeri Terengganu berjaya menubuhkan pusat pemulihan dadah dekat Pengkalan Berangan, bekas tapak Kem Cado dulu. Tuan-tuan, sejak penubuhan dia daripada tahun 2021, pusat pemulihan dadah ni Kerajaan Negeri bina modul sendiri. Kalau yang AADK itu modul kebangsaan, Kerajaan Negeri bina modul sendiri. Hasilnya, tuan-tuan, kita terkejut sangat apabila sudah lebih 50 orang pelatih berjaya dipulihkan. Bukan sekadar pulih, tetapi bahkan mereka dah duduk hidup dengan keluarga, dengan dapat kerja, boleh berdikari masing-masing. Ini satu hasil yang kita syukur sangat-sangat. Jadi boleh jugalah saya wawarkan pada tuan-tuan,
Sekiranya ada anak beranak, sepupu-sepupu, anak-anak saudara, cucu-cucu yang sudah terlanjur, tuan carilah tempat yang ada di Pengkalan Berangang tu, dekat kampung Temala. Di sana, dan saat ni dia beroperasi dengan 80 orang. Setiap tahun permohonan orang nak masuk lebih kurang 500 orang nak masuk. Tapi kapasiti dia tak boleh masuk ramai lagi. Jadi usaha-usaha macam ni lah tuan-tuan, untuk bina bangsa kita, untuk bina anak-anak kita, untuk bina anak-anak negeri kita, supaya mereka sedar tentang kewajipan yang sebenarnya, bukan terjebak dengan maksiat-maksiat yang sedemikian. Marilah kita merenung ayat Al-Quranul Karim sebagai penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umu alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asyaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, mereka hendak berhakim dengan taghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari taghut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi moga-moga kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berpesan pada kita, al ulama warasatul anbiya. Pewarislah antara pewaris ulama lah yang merupakan pewaris kepada para anbiya. Jadi tuan kita semua sedar, ulama-ulama dah kau tak ada dah kau mati dah. Seorang-seorang tinggalkan kita. Tok-tok guru pondok seorang-seorang tinggalkan kita. Seperti janji Rasulullah, hari kiamat tu biqabdil ulama, dengan dimatikan para ulama. Ulama kau tak ada. Jadi dengan apa yang berbaki pada hari ini, ulama-ulama yang masih ada ini tuan-tuan, carilah ulama, belajarlah dengan ulama. Ada cucu lahir, abang, bawa cucu ni. Ada ustaz, ada tok guru mari Masjid Zainal Abidin ni. Ada mufti mari ni, bang, bawa cucu ayah tu, bawa cucu kita pergi tahnik, bawa cucu kita pergi apa ni, makan khurma dengan ulama. Moga-moga dapat berkat daripada tangan ulama. Ya, setakat itu sajalah pertemuan kita pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.